Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini kami ingin membentangkan tentang lelongan rumah yang subjek berkod khusus DPD 50173, Credit Analysis and Financing. Dan kami punya lecturer bernama Sir Muhammad Fakrul Razi bin Awang Alliance Ghazali. Okay, this is our team member, and the first is Nurul Maisarah binti Rozlan, and the matric number is 17 DIB 21F1027, and the second is Nur Shuraya Aziana binti Rakib, and the matric number is 17 DIB 21F1049, and me and my name is Nur Nazira binti Kamil, and my matric number is 17 DIB 21F1055. Saya, Nurul Maisarah binti Rozlan, nombor matrik 17 DIB 21F1027. Saya akan menerangkan tentang perumahan lelong yang tersebut. Lokasi dan perihal hartanah. Hartanah tersebut adalah sebuah rumah teres satu tingkat unit tengah yang beralamat nombor 37, Lorong SDS 13, Perumahan Seri Damai Sejahtera 25150, Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Tanah ini tak boleh dipindah milik, dipajak, digadai, melainkan setelah mendapatkan kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa negeri. Rumah ini telah diserah hak kepada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Seterusnya, harga rizab. Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan seperti mana sedia ada dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM210,600 sahaja dan tertakluk kepada syarat-syarat jualan dengan cara penyerahan dan pemegang serah hak atau pembiaya, dan tertakluk kepada pembeli memperoleh kelulusan untuk pindah milik daripada pihak berkuasa yang berkenaan. Segala tunggakan cukai tanah, cukai taksiran dan caj perkhidmatan atau penyelenggaraan sahaja yang mungkin dikenakan oleh pemaju atau pihak berkuasa berkenaan setakat tarikh lelong atau jualan yang dibayar daripada harga pembelian. Segala bayaran lain berhubung dengan pindah milik hendaklah ditanggung oleh pembeli. Penawar-penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab secara pindahan bank tempatan kepada akaun bank yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan lelong atau tempoh lanjutan yang diberikan oleh pemegang serah hak atau pembiaya, pembeli hendaklah mendepositkan dengan program cara yang dilantik oleh pemegang serah hak atau pembiaya secara serentak sejumlah wang yang bersamaan dengan 90% daripada tawaran yang berjaya. Permohonan tempoh lanjutan hendaklah dibuat oleh pembeli sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tarikh tamat tempoh. So the first process is first warning letter. So jika kita menerima first warning letter ni, besar kemungkinan rumah yang kita ni boleh didelong, sebabnya bank dia tak perlu tunggu saman untuk tunggakan hutang yang dikeluarkan. So kita perlu tahu bila kita dapat first warning letter tu, itu adalah tuntutan hutang yang tertunggak. So bila-bila masa sahaja proses delong akan dibuat oleh pihak bank. So for the second process is final warning letter. So bila kita dapat final warning letter ni, kita perlu tahu bahawa rumah kita ni akan dilelong, sebabnya ada masa yang dinyatakan mengenai keingkaran kita membuat pembayaran. Sekurang-kurangnya adalah 2 bulan. So pihak bank dia ada hak untuk arahkan peguam untuk memulakan proses lelangan itu tadi. The third process is the bank lawyer send a letter, which is bank hantar surat untuk jelaskan baki tunggakan, iaitu jumlah wang terhutang dalam 14 hari pada bulan ketiga dan ke atas. For the next process is bank send a letter of facility withdrawal. So bank dia akan send letter ni yang bermaksud di mana kita ni perlu jelaskan baki keseluruhan pinjaman dalam masa maksimum adalah 14 hari. So for the next process is enter the court. So bila rumah kita dilelong melalui mahkamah tinggi, perintah kebenaran jual akan dikeluarkan oleh pihak mahkamah tinggi.
terlebih dahulu sebelum peguam ni dia memohon perintah jualan lelongan awam. So oleh hal yang demikian, jika kita menerima perintah jualan dari mahkamah tinggi, ketahuilah, kita perlu tahu bahawa rumah kita bakal dilelong dekat mahkamah tinggi. So kita perlu hadir ke mahkamah. Jadinya peguam bank dia akan mohon arahan penjualan dari mahkamah jurulelong dilantik. So for the last process is reserve price is determined, which is harga reserve, iaitu reserve price ditentukan. So dekat sini penilai hartanah dia akan menentukan harga reserve hartanah yang hartanah kita ni untuk dilelong bergantung kepada harga pasaran dan baki pinjaman yang belum dijelaskan. Seterusnya adalah berkaitan dengan legal action untuk lelongan rumah. Yang pertama, jika jumlah yang anda ingin dapatkan semula adalah kurang daripada RM100,000, anda akan memerlukan tindakan pemulihan hutang di mahkamah magistrate. Yang kedua, jika jumlah tuntutan melebihi RM1 juta, anda mesti memerlukan tindakan di mahkamah tinggi pula. Yang ketiga pula, jika anda memutuskan untuk memulakan semula tindakan pemulihan hutang di mahkamah, peguam anda akan memfailkan writ and penyata tuntutan dan menyampaikan kepada alamat penghutang. Yang keempat, penghutang iaitu defendant gagal hadir ke mahkamah atau gagal menjawab saman yang telah difailkan terhadapnya, penghakiman ingkar boleh dibuat terhadapnya di bawah aturan 13 kaedah-kaedah mahkamah pada tahun 2012. Yang seterusnya, jika mahkamah memberikan penghakiman ingkar terhadap defendant pula, penghakiman itu sendiri dianggap sebagai perintah mahkamah untuk defendant membayar semula jumlah yang dituntut di bawah saman itu. Dan yang terakhir, jika penghutang iaitu defendant masuk ke mahkamah dan jika kes itu mudah, permohonan penghakiman ringkas di bawah perintah 14 kaedah-kaedah mahkamah pada tahun 2012 boleh difailkan. Seterusnya, kesimpulannya, sebenarnya rumah yang hendak dilelong ini kebanyakannya adalah disebabkan pemilik asalnya gagal menjelaskan bayaran ansuran bulanannya. Jadi pihak bank telah mengambil kembali dari pembelinya. Terdapat juga kes di mana pembeli tidak dapat meneruskan pembeliannya kerana pinjaman banknya tidak dapat diluluskan. Ini menjadikan rumah tersebut ditinggalkan kosong begitu saja. Sebelum rumah itu hendak dilelong, pihak pengurusan bank akan menjalankan beberapa langkah seperti menghantar surat peringatan pertama kepada tuan rumah. Pada bulan yang kedua pula, bank akan sekali lagi menghantar notis susulan dengan peringatan akhir agar tuan rumah membayar ansuran pinjaman rumah tersebut dengan kadar yang segera. Segala proses ini akan memakan masa dalam tempoh 7 hingga 8 bulan sebelum rumah itu diisytiharkan sebagai rumah lelong. Namun sekiranya sebuah rumah tersebut tidak dapat dilelong pada tarikh tertentu, pada tarikh lelong yang akan datang, harga rumah lelong itu akan diturunkan sehingga 10% berdasarkan pada harga lelong yang lepas. Akhir sekali, kemungkinan punca rumah mereka dilelong adalah kerana mereka tidak mampu untuk menguruskan kewangan mereka dengan baik. Sebagai contohnya, mereka tak dapat mengawal perbelanjaan, iaitu perbelanjaan mereka melebihi pendapatan mereka. Contohnya, mereka ni dia suka beli barang-barang yang mewah, sebenarnya luar daripada kemampuan mereka, tetapi tetap mereka mahukan sesuatu sampai sanggup berhutang apabila duit mereka tidak mencukupi untuk barangan tersebut. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.